Tuan Yang Dipertua, strategi yang ketiga, mengupaya modal insan dan keusahawanan. Kontemporari ini antara faktor yang menentukan kejayaan bagi sesebuah negara banyak bergantung kepada sumber manusianya. Kekayaan kini tidak lagi berasaskan pada sumber bahan mentah seperti petroleum, kelapa sawit atau sumber galian semata-mata, tetapi juga merangkumi idea, kreativiti, inovasi serta kemahiran insaniah, termasuklah ciptaan produk-produk terkini yang berupaya menjana ekonomi dan melahirkan usahawan-usahawan baru. Bagi maksud strategi ini dan falsafah modal insan selaras dengan ekonomi keperluan rakyat adalah menjadi hasrat kerajaan agar komponen gaji dalam KDNK ditingkatkan daripada takuk 34% pada masa ini kepada 40% daripada KDNK menjelang 2020. Tuan Yang Dipertua, bagi strategi ketiga ini, tindakan pertama memantapkan profesionalisme pengurusan dan prestasi sekolah. Sektor pendidikan negara akan terus diperkokoh selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Bagi tujuan ini, RM56 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membiayai pelbagai program pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk penekanan akan diberikan kepada pemantapan sekolah-sekolah yang memerlukan bimbingan serta bantuan khusus. Justru peruntukan RM250 juta disediakan untuk menjayakan program pembimbing pakar peningkatan sekolah dan program rakan peningkatan sekolah. Tindakan kedua, mengupaya program sekolah amanah dan pembinaan sekolah baru. Kerajaan juga akan memperluaskan program sekolah amanah yang telah dimulakan pada tahun 2011. Setakat ini, 30 buah sekolah amanah telah diwujudkan yang memanfaatkan lebih 20,000 pelajar dan 1,500 guru. Di bawah program ini, pengetua diberi kuasa otonomi dan accountability yang tinggi dalam menguruskan pentadbiran serta proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Justru pada tahun hadapan, kerajaan bercadang untuk memperluaskan program ini ke 20 buah sekolah lagi di negeri Johor, Sarawak, Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan peruntukan RM10 juta. Di samping itu, kerajaan juga akan membina 12 buah sekolah baru iaitu 7 buah sekolah rendah, 3 buah sekolah menengah dan 2 buah sekolah berasrama penuh di seluruh negara. Tindakan ketiga, mengarus perdana pendidikan teknikal dan vocational. Menjelang tahun 2020, sekurang-kurangnya 46% pekerjaan memerlukan kelayakan teknikal dan vocational. Untuk itu, kerajaan akan meningkatkan pembinaan pelajar, pengambilan pelajar di college vocational dan college community melalui program transformasi vocational dan teknik serta menaik taraf college. Bagi tujuan tersebut, kerajaan memperuntukkan RM1.2 bilion. Tuan Yang Dipertua, bersabit hal ini juga buat masa ini bagi permohonan untuk mengambil jurusan di bawah program latihan teknikal dan vocational atau TVET yang diterima oleh Kementerian Pendidikan jauh melebihi kemampuan tempat yang boleh disediakan, yakni lebih kurang 20,000. Jadi, sebagai langkah untuk membuka lebih peluang bagi bidang ini, kerajaan bersetuju meluluskan RM100 juta dengan serta-merta kepada Kementerian Pendidikan untuk menempatkan 10,000 pelajar di kolej-kolej teknikal dan vocational swasta. Di samping itu, RM50 juta juga diperuntukkan pada MARA bagi pelaksanaan program TVET. Sebagai dorongan pada syarikat swasta pula, kerajaan mencadangkan galakkan cukai sedia ada ditambah baik seperti berikut. Pertama, potongan 2 kali bagi maksud pengiraan cukai pendapatan diperluaskan pada beasiswa untuk pelajar di peringkat pengajian pensijilan vocational dan teknik. Kedua, potongan 2 kali bagi maksud pengiraan cukai pendapatan ke atas perbelanjaan syarikat
dalam melaksanakan program internship berstruktur di peringkat diploma dan vocational. Dan ketiga, potongan tambahan bagi maksud pengiraan cukai pendapatan diberi ke atas perbelanjaan latihan yang ditanggung oleh majikan bagi pekerja untuk mendapatkan sijil dan kelayakan profesional yang diiktiraf. Tuan Yang di-Pertua, tindakan keempat, membangunkan dan menyelenggara fasiliti pendidikan. Dalam aspek keselamatan dan persekitaran pembelajaran pula, kerajaan akan menyediakan 800 juta ringgit untuk tujuan ini seperti pecahan seperti berikut. Sekolah kebangsaan 450 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina 50 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit. Sekolah membalik atau mission school 50 juta ringgit. Sekolah berasrama penuh 50 juta ringgit. Sekolah agama bantuan kerajaan 50 juta ringgit. MRSM 50 juta ringgit. Sekolah pondok yang berdaftar 25 juta dan sekolah menengah kebangsaan Cina atau conforming school yang mengguna pakai kurikulum kebangsaan diperuntukkan sebanyak 25 juta. Kerajaan juga sukacita mengumumkan supaya pembayaran kos bil elektrik dan air kepada semua sekolah jenis kebangsaan di bawah Kementerian Pendidikan dapat dibayar sepenuhnya dengan siling sebanyak RM5,000 sebulan. Ini berbeza dengan kuota RM2,000 setiap sekolah sebelum ini. Tuan Yang di-Pertua, tindakan kelima, menaja pelajaran. Untuk tahun 2015, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM3 bilion di mana RM1.9 bilion melalui tajaan JPA sebanyak RM759 juta kepada Kementerian Pendidikan dan RM258 juta kepada Kementerian Kesihatan. Tindakan keenam, memperluas program MyBrain 15 ataupun MyBrain 15. Kerajaan telah memperkenalkan program MyBrain 15 untuk menghasilkan 60,000 pemegang PhD menjelang tahun 2023. Setakat ini, seramai 34,525 pelajar sedang mengikuti pengajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah melibatkan perbelanjaan lebih RM386 juta. Untuk tahun 2015, sebanyak RM112 juta lagi akan diperuntukkan. MyBrain 15 yang kini terbuka kepada sektor swasta dicadangkan diperluas kepada penjawat awam dan kaki tangan badan berkanun yang ingin melanjutkan pengajian secara separuh masa di institusi pengajian tinggi tempatan. Tindakan ketujuh, tabung pendidikan tinggi nasional. Sejak penubuhan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN pada tahun 1997 sehingga kini, seramai 2.1 juta rakyat Malaysia telah mengambil pinjaman berjumlah RM47.8 bilion. Namun demikian, setakat 31 Ogos 2014, hanya RM5.36 bilion atau 46% daripada RM11.76 bilion telah dikutip. Tuan Yang di-Pertua, lebih menyedihkan, terdapat seramai 174,000 peminjam yang langsung tak pernah membayar balik setakat 2010. Oleh itu, kerajaan akan mengambil langkah baru yang setimpal dan sewajarnya kepada para peminjam yang gagal membayar. Hatta dalam Islam pun melalui mafhum beberapa hadis sahih, antaranya riwayat Muslim, menyatakan bahawa roh seorang mukmin itu tergantung-gantung dengan sebab berhutang. Wa ima dosa orang mati syahid pun diampuni melainkan hutangnya. Berkait ini, harap ramai dapat mengambil iktibar. Jadinya, dalam usaha menggalakkan peminjam membuat bayaran balik, kerajaan mencadangkan supaya 10% rebate diberikan sekiranya peminjam membuat bayaran balik pinjaman secara berterusan selama
12 bulan sehingga 31 Disember 2015. Sebagai tambahan, tawaran diskaun 20% diberikan pada peminjam yang membuat penyelesaian secara sekaligus atau lump sum mulai hari ini sehingga 31 Mac 2015. Sejak tahun 2005, golongan berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan yang menyimpan dalam SSPNI telah menikmati pemberian geran sepadan. Justru bagi menggalakkan lebih ramai ibu bapa menjadi pendeposit untuk menikmati geran sepadan ini, kerajaan mencadangkan supaya had pendapatan isi rumah pencarum dinaikkan kepada tidak melebihi RM4,000 sebulan. Tuan Yang Di-Pertua, tindakan ke-8, meningkat kebolehpasaran graduan. Sehingga kini dianggarkan selama 53,000 graduan masih belum lagi mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan tamat pengajian. Untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan, kerajaan mencadangkan supaya kurikulum dan program latihan kemahiran di institusi latihan kemahiran awam serta institusi pengajian tinggi dikaji semula. Untuk tujuan ini, Talent Corp akan menyediakan RM30 juta bagi program Industry Academia Collaboration, di mana universiti, entiti kerajaan dan industri bekerjasama membangunkan kurikulum program internship serta latihan industri. Selain itu, keyakinan diri dan kemahiran graduan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dipertingkatkan. Pada masa ini, syarat kemasukan ke IPTA menghendaki pelajar mencapai tahap minimum band 1 dalam Malaysian University English Test atau MUET. Mulai tahun hadapan, semana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, bagi kemasukan ke IPTA, tahap minimum band MUET ditingkatkan mengikut bidang pengajian seperti berikut. Pengajian sastra dan sains sosial, band 2. Ini pada masa sekarang. Pengajian sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM, band 3. Pengajian undang-undang dan perubatan, band 4. Sebagai syarat bergraduan pula, pelajar wajib mencapai bagi mereka pengajian sastra dan sains sosial, band 3, pengajian STEM, band 4, pengajian undang-undang dan perubatan, band 5. Saya juga ingin menyarankan IPTS melaksanakan langkah yang sama. Tuan Yang Di-Pertua, tindakan ke-9, mensejahterakan golongan pekerja. Pada suku kedua 2014, jumlah pekerjaan adalah sebanyak 13.5 juta, iaitu peningkatan lebih 1.6 juta pekerjaan berbanding tahun 2010. Bagi memastikan kebajikan pekerja terus terbela, Akta Kerja 1955 dan Akta Perburuhan yang berkaitan akan dikaji semula, termasuk terma dan syarat pekerjaan, pelantikan, pemberhentian waktu bekerja yang fleksibel serta faedah penamatan kerja. Portal Jobs Malaysia akan ditambah baik bagi memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja yang semakin dinamik. Kerajaan akan memperkenalkan sistem insuran pekerjaan bertujuan membantu golongan pekerja yang diberhentikan melalui pemberian bantuan saraan sementara serta peluang latihan semula atau reskilling and upskilling, dan menyediakan latihan teknikal dan bantuan pendidikan kepada golongan belia India, terutama dari keluarga kurang berkemampuan, dengan peruntukan RM30 juta. Pada tahun 2011, skim latihan Satu Malaysia atau SLIM telah berjaya mendapatkan pekerjaan kepada 45,000 graduan dari kalangan isi rumah berpendapatan rendah dan luar bandar. Kerajaan telah menyokong usaha CSR oleh majikan dalam pelaksanaannya melalui galakan potongan 2 kali kepada syarikat bagi maksud pengiraan cukai pendapatan sehingga 31 Disember 2016. Saya mencadangkan galakan cukai ini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Tuan Yang Di-Pertua, tindakan ke-10. Bagi memperhebatkan program upskilling dan reskilling, kerajaan akan memperkenalkan satu program baru
iaitu Globally Recognized Industry and Professional Certification atau One Malaysia GRIP dengan peruntukan sebanyak 300 juta ringgit secara matching grant antara kerajaan dan pembangunan sumber manusia Berhad bagi melatih seramai 30,000 pekerja. Tindakan ke-11, kerajaan akan meningkatkan program latihan kemahiran di institusi latihan kemahiran Jabatan Tenaga Kerja atau JTK. Program latihan ini akan melibatkan pelajar lepasan Sijil Kemahiran Malaysia, graduan universiti atau kolej serta pekerja industri, terutama pekerja separuh mahir. Bagi mengoptimumkan 32 institusi latihan JTK, kerajaan akan mengoptimumkan kapasiti latihan double shift bagi program sepenuh masa melibatkan 176 kursus yang mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran pekerjaan. Pengambilan pelajar sebanyak 2 kali setahun dianggarkan melibatkan 48,000 dalam tempoh 5 tahun pelaksanaan dengan peruntukan sebanyak 570 juta ringgit. Tindakan ke-12, kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai lokasi tumpuan syarikat permulaan atau start-up di rantau ini. Salah satu usaha adalah penubuhan Magic bagi mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif untuk memudah cara syarikat start-up memulakan perniagaan. Justru bagi menarik lebih ramai usahawan expatriate syarikat start-up beroperasi di Malaysia, dicadangkan kriteria khas modal berbayar syarikat start-up ditetapkan sebanyak RM75,000. Usahawan expatriate start-up yang layak akan diberi start-up work pass untuk tempoh 1 tahun. Tuan Yang Di-Pertua, strategi keempat, memperkasa agenda Bumiputera. Sejak merdeka, semua perancangan serta dasar ekonomi Melayu dan Bumiputera oleh pihak kerajaan telah digubal berasaskan perhitungan komposisi masyarakat majmuk tersebut. Secara prinsipnya, perkara dan amalan ini telah diterima pakai sebagai satu kontrak sosial sejak sekian lama oleh seluruh rakyat Malaysia, dilindungi dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Makanya, Melayu dan Bumiputera sebagai teras kepada agenda nasional tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Sesungguhnya sebarang perkasa bersifat nasional yang tidak mengambil kira atau mengabaikan agenda Melayu serta Bumiputera, sama ada Islam maupun bukan Islam, adalah tidak adil dan tidak saksama. Hatta sejarah telah membuktikan sejak puluhan tahun, bukan sahaja orang Melayu dan Bumiputera, bahkan semua rakyat Malaysia berkongsi nikmat meraih manfaat bersama hasil daripada pembangunan ekonomi negara. Jelasnya, ini telah kita lakukan bukanlah dengan mengambil atau menidak hak sesiapa, tetapi sebenarnya melalui penciptaan kekayaan baru dan penjanaan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Apatah lagi, menjelang 2020, jumlah Melayu dan Bumiputera, Islam dan bukan Islam, akan mencapai lebih 70%. Tuan Yang Di-Pertua, untuk strategi ini, tindakan pertama, meningkatkan pemilikan ekwiti Bumiputera. Dalam konteks pemilikan ekwiti syarikat korporat, masyarakat Bumiputera masih belum mencapai sasaran 30%. Sementara itu, efektif kontrol ke atas syarikat korporat terkini hanya pada sekitar 10%. Lantaran itu, kerajaan menerusi Equinas akan diperuntukkan 600 juta ringgit bagi meningkatkan pemilikan ekwiti Bumiputera dalam syarikat-syarikat swasta maupun GLC. Sehingga kini Equinas telah melaksanakan pelaburan kumulatif bernilai 2.3 bilion ringgit dalam pelbagai sektor. Tindakan kedua, memantapkan keusahawanan Bumiputera. Bagi melahirkan usahawan-usahawan Bumiputera, beberapa inisiatif telah dirancang. Pertama, memperkokoh peranan Institut Keusahawanan Negara atau INSCAN sebagai pusat kecemerlangan keusahawanan Bumiputera. Kedua, merancangkan lagi program skim usahawan permulaan Bumiputera atau SUPERB dengan peruntukan tambahan sebanyak 30 juta ringgit. Program ini juga akan diperluaskan
penyertaannya kepada usahawan di Sabah dan Sarawak. Ketiga, memperkenalkan program pre-export untuk syarikat Bumiputera berprestasi tinggi atau trust bagi meningkatkan penjenamaan pensijilan antarabangsa dan market survey keluaran Bumiputera. Program ini mensasarkan 60 syarikat trust dapat meningkatkan kapasiti dan menembusi pasaran antarabangsa. Dan keempat, memperluaskan program carve out dan compete secara meritokrasi meliputi projek kerajaan dan pengeswastaan, termasuk projek MRT jajaran kedua dan lebuh raya Pan Borneo. Tindakan ketiga, bagi PKS Bumiputera pula, antara inisiatif khusus yang akan dilaksanakan melalui bajet 2015 adalah seperti berikut. Pertama, Lembaga Tabung Haji akan memperuntuk RM1 penubuhan akaun pelaburan terhad patuh syariah di Bank Islam. Tujuan akaun ini adalah bagi menyedia kemudahan dan pembiayaan dan kredit yang menilai antara RM50,000 hingga RM1 juta mulai Januari 2015. Dan kedua, Amal Ikhtiar Malaysia atau AIM akan menggunakan sumber dalaman berjumlah RM1.8 bilion untuk menyediakan pembiayaan yang dapat memanfaatkan 346,000 sahabat AIM. Tindakan keempat, membangunkan modal insan Bumiputera. Sebagai sebuah institusi unggul Bumiputera, MARA perlu terus diperteguhkan. Antara aspek yang terpenting adalah pembangunan modal insan. Ia merupakan salah satu pelengkap bagi memperkasa agenda Bumiputera. Dalam hal ini, kerajaan telah menyediakan inisiatif berikut. Pertama, RM2 bilion diperuntukkan melalui MARA kepada pelajar Bumiputera yang layak untuk tajaan pelajaran. Kedua, RM72 juta akan digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bumiputera dalam pelaksanaan 3 program dalam bentuk beasiswa, latihan dan bantuan kewangan yang keseluruhannya melibatkan 5,000 orang. Tiga, bukan pusat perakaunan profesional di Universiti Teknologi MARA dengan kerjasama Institut Accountant Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, sememangnya kerajaan sentiasa mengambil berat dan amat prihatin dalam membangun dan membela nasib rakyat di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, sebagaimana projek Lebuh Raya Utara Selatan telah mentransformasikan pembangunan dari Perlis ke Johor, kerajaan akan mula membina Lebuh Raya Pan Borneo sepanjang 1,663 km, melibatkan jajaran Sarawak sepanjang 936 km dan jajaran Sabah sepanjang 727 km dengan kos pembinaan sebanyak RM27 bilion. Menerusi NBOS pula, satu lagi mini UTC dan RTC masing-masing di Sabah Sarawak akan dibuka bagi memudahkan urusan masyarakat di pendalaman dan bandar. Membina klinik kesihatan di Tenom Sabah dan Lubuk Antu Sarawak serta menaik taraf kemudahan di Hospital Tawau. Kerajaan akan turut menyediakan perkhidmatan perubatan nuklear dan radioterapi bagi merawat pesakit kanser di Hospital Wanita dan Kanak-kanak di Likas Sabah. Tuan Yang Di-Pertua, merupakan negeri yang mempunyai pesisiran pantai yang panjang dan luas. Justru bagi memperkukuhkan keselamatan di kawasan Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah atau S-Zone, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah atau ESKOM, diperuntukkan RM660 juta. 2 batalion melibatkan 1 batalion PGA, PDRM dan 1 batalion tentera darat dengan jumlah anggota baru seramai 1,280 anggota telah diluluskan. 2 buah kem juga akan dibina di S-Zone, iaitu Kem Batalion 20 PGA di Beluran dan Kem ATM di Felda Sahabat, Lahad Datu, Sabah. Di samping itu, kelengkapan operasi pertahanan dan keselamatan akan ditambah. Antaranya perolehan sistem radar pengawasan yang berkeupayaan tinggi,
Kerajaan juga akan menggunakan satu pelantar minyak yang diubah sesuai dengan sebuah kapal auxiliary sebagai sea basing di perairan S Zone dengan peruntukan sebanyak 230 juta ringgit melalui program CSR Petronas. Sebagai tambahan, untuk membolehkan pesawat berkeupayaan tinggi mendarat, kerajaan akan memanjangkan landasan lapangan terbang di Lahad Datu dan perpindahan Skuadron Hawk dari Butterworth ke Labuan dengan peruntukan sebanyak 50 juta. Kerajaan juga akan menempatkan semula perkampungan-perkampungan air seperti di Sempurna dan Sandakan secara berperingkat. Kerajaan berharap dengan inisiatif ini, keselamatan rakyat Malaysia di Sabah akan terus terjamin dan aktiviti ekonomi akan terus rancak. Tuan Ibu Ketua, sebagai memperkokoh rantaian bekalan makanan di Sabah Sarawak, julung-julung kalinya subsidi padi bukit diperkenalkan dengan peruntukan sebanyak 70 juta ringgit. Bantuan ini beri manfaat kepada kawasan penanaman seluas 76,000 hektar. Hakikatnya, kerajaan amat mementingkan kesejahteraan rakyat, terutama yang melibatkan aspek kos sara hidup seharian mereka. Justru, kerajaan akan terus berusaha untuk mengimbangkan harga barang keperluan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak melalui langkah-langkah berikut. Pertama, 262 juta ringgit bagi membiayai kos pengangkutan dan penguatkuasaan kawalan harga barangan keperluan harian, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kedua, tambahan 2 buah kedai rakyat satu Malaysia di Sabah menjadikan 16 buah dan 3 buah lagi di Sarawak menjadikan 19 buah. Sesungguhnya, agenda pembelaan nasib rakyat di Sabah dan Sarawak, agi hidup, agi ngelaban, akan tetap kita perjuangkan.